Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita dipertemukan pada hari Sayyidul Ayyam, Jumaat yang penuh dengan barakah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan titik, detik, saat dan ketikanya doa makbul pada hari Jumaat ni. InsyaAllah, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Tips Wanita Menuju Syurga. Kita sampai ke muka surat yang ke-19, bab yang pertama. Bab yang pertama, muka surat 19, berkenaan dengan kewajipan sebagai ibu. Yang kita bincangkan dalam bab ni, kalau tengok pada topik, subtopiknya di muka surat 9, subtopik asal dia iaitu kewajipan wanita menurut Al-Quran. Jadi, yang kita dah bahaskan sebelum ni, kewajipan wanita sebagai anak, kemudian kewajipan kita wanita sebagai isteri, dan kemudian kita tengok hari ni kewajipan wanita sebagai ibu. Baik, kita tengok selain berperanan sebagai isteri, wanita juga berperanan sebagai seorang ibu. Harus diketahui oleh seorang wanita yang sudah bergelar ibu atau bakal bergelar ibu, bahawa tugas seorang ibu bukan hanya sekadar mengandung, melahirkan, memberi makan dan juga membesarkan anak-anak. Jika begitulah sahaja peranan seorang ibu, maka apakah bezanya dengan seekor haiwan? Peranan ibu adalah lebih dari itu, iaitu meliputi aspek lahiriah dan rohaniah anak-anak tersebut. Aspek lahiriah atau zahiriah berkenaan dengan pembentukan akhlak anak-anak tersebut, manakala rohaniah berkaitan dengan aspek-aspek spiritual anak-anak yang harus diberi perhatian sejak dari kecil. Jadi tugasnya yang pertama sekali adalah muka surat 20 tu, menyiapkan diri dengan sifat-sifat mahmudah dan amalan-amalan yang murni sebelum kewujudan bayi di dunia, supaya kepribadian anak-anak dapat dibentuk dengan acuan yang baik kelak. Dalam Islam, peranan ibu mendidik anak-anak tidaklah bermula semasa anak-anak itu lahir ke dunia atau apabila mereka mula tahu membezakan baik atau buruk, iaitu memayis sesuatu perkara. Malah pendidikan bermula sejak daripada pemilihan pasangan. Semua ini akan mempengaruhi bentuk zuriat yang akan dilahirkan kemudian hari. Baik, peranan wanita sebagai ibu. Yang kita bincangkan hari ini, bila bincang mengenai dengan peranan wanita sebagai ibu, kita perlu fahami bukan tunggu kita jadi ibu ataupun kita plan nak jadi ibu. Kalau kita kata tunggu jadi ibu atau plan nak jadi ibu, maka orang yang berfikir untuk tak mau jadi ibu tak perlu fikir. Ada kan orang tak mau jadi ibu? Ada kan? Dia memang tak nak, Jadi dia tak kira dia boleh mengandung ke tak boleh mengandung, dia plan tak nak mengandung. Dia tak nak jadi ibu kan. Jadi bukan itu isu dia, sebab kok mana pun wanita ni ketika dia dilahirkan kan, sejak kita lahir ke dunia, kita telah pun dipersiapkan dengan segala organ-organ, dengan segala sel-sel, dengan segala hormon-hormon yang mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang ibu. Sama ada jadi atau tidak tu cerita kemudian. Kan? Kita kata memang ada pun wanita-wanita yang sampai ke akhir hayatnya tak menjadi ibu pun. Bahkan isteri-isteri Nabi SAW sendiri kan, itu pun yang mendapat anak bersama dalam kehidupan bersama dengan Nabi SAW itu hanyalah Sayyidatina Khadijah dan juga Maria. Itu sahaja. Yang lain tak ada anak. Dan Sayyidatina Aisyah yang kita katakan sebagai wanita yang cukup hebat, kan? Yang kita pandang tinggi, bahkan menjadi teladan yang sangat hebat kepada umat manusia, kepada para wanita sehingga akhir zaman, itu tak ada anak. Sayyidatina Aisyah tak ada anak. Dan Sayyidatina Aisyah kan memang satu-satunya suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain-lain janda, maknanya mereka pernah berkahwin dengan orang lain. Ada yang pernah ada anak dengan suami yang lain sebelum daripada Nabi SAW, tapi ketika kahwin dengan Nabi memang tak ada anak. Itu kita kata sebenarnya persoalan anak itu adalah persoalan takdir.
ketentuan, ketetapan daripada Allah SWT. Jadi serta anak ni perlu kita fahami gini konsepnya. Sama ada kita ada anak atau tidak, konsep seorang anak dalam dunia ni adalah sebenarnya Allah nak mewujudkan satu manusia di atas muka bumi. Itu dia ada syarat kaedah dia. Jadi sebenarnya kita semua ni waktu di Lauh Mahfuz dulu, sebelum lahir ke dunia, kita semua adalah sama. Kita tak ada mak, kita tak ada ayah, tak ada adik-beradik, tak ada kawan, tak ada sahabat, tak ada jiran tetangga, tak ada nenek, atuk, semua tak ada. Kita semua satu manusia. Yang satu persatu kita adalah manusia. Tapi untuk lahir ke dunia, kita perlu melalui satu perantara yang namanya rahim ibu. Dan kita tak boleh lahir ke dunia melalui buluh betung. Kan? Itu filem je. Kan? Kita tak boleh juga wujud ke dunia melalui UFO. Nak turun ke dunia, wujud sebagai namanya manusia pakai UFO. Kalau kita turun ke dunia, ke bumi ni sebagai melalui UFO, maka kita namanya bukan manusia, tapi alien. Kan? Jadi kalau nama manusia, dia mesti lalu rahim ibu. Kan? Kalau kita ni tiba-tiba muncul daripada kita ni anak timun emas, kan? Keluar daripada buah timun, maknanya kita bukan manusia, dan kita anak timun. Kan? Jadi bila nama manusia, dia memang perlu melalui rahim ibu. Baik, maka dengan itu Allah memilih ibu-ibu tertentu untuk dijadikan rahimnya sebagai perantara untuk seorang manusia itu lahir ke dunia. Dan bila seorang manusia lahir ke dunia melalui rahim ibu itu, maka kita perlu ingat ikatan hidup manusia di dunia ini, dia kaedahnya, sebab di Lauh Mahfuz dulu kita tak ada apa-apa ikatan dengan sesiapa. Maka kita tidak ada hak dan tanggungjawab dengan sesiapa. Tapi bila kita lahir ke dunia, kita ada ikatan dengan seseorang dalam dunia ini. Dan semakin kuat ikatan kita, maka semakin kuatlah hak dan tanggungjawab. Jadi seorang manusia itu punya hubungan yang paling kuat dengan ibu dia. Ikatan yang paling kuat sebab kita pernah duduk dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Kita makan daripada makanan yang ibu kita makan. Kita sedut makanan-makanan dia. Dan kita buang air pun. Dan kalau kita buang air pun, maknanya ibu itulah yang akan buang air. Maknanya segala yang kita lakukan 24 jam selama 9 bulan itu, itulah yang ibu kita lakukan. Kita ambil sesuatu daripada ibu itu. Jadi kita ada ikatan yang sangat kuat. Dan tak ada manusia yang lebih kuat ikatannya berbanding dengan seorang anak dengan ibu dalam bab kehidupan di dunia ni. Jadi sebab ikatan yang sangat kuat, maka ibu mempunyai hak yang sangat besar ke atas anak dia. Kan? Berbanding ayah, ibu ada hak yang sangat besar. Dan sebab ikatannya lebih kuat. Itu konsep dia. Jadi semakin jauh satu ikatan, maka semakin kurang tanggungjawab. Jadi misal kata, anak dengan ibu, sebab kuat ikatan dia, maka banyaklah tanggungjawab kita kepada ibu. Baik, yang kurang sikit banding ibu, ayah. Kan? Sebab ikatannya kurang. Kemudian yang kurang lagi mungkin nenek, atuk nenek. Atuk nenek masih ada hak atas kita, tapi kurang banding dengan mak ayah kita. Dan yang kurang lagi, adik-beradik kita. Sebab kita ada ikatan dengan adik-beradik kita. Kita pernah duduk dalam rahim yang sama. Tapi kita punya ikatan agak kurang berbanding dengan kita punya ikatan dengan ibu kita. Maka hak tanggungjawabnya kurang. Tapi tetap lebih daripada hak dan tanggungjawab kita dengan jiran kita. Sebab ikatan kita dengan jiran kita kurang. Makin kurang ikatan, makin kurang tanggungjawab. Dan lebih jauh lagi, kita misalnya dengan umat Islam di Palestin. Itu kan makin kurang kita punya ikatan. Dan maknanya kita tak ada, kita kata kita bukan sebangsa, kita bukan seibu ayah, kita bukan daripada jiran tetangga yang dekat, maka hak dan tanggungjawab kita pun jadi makin kurang. Kemudian yang lebih jauh daripada itu lagi, manusia tapi bukan Islam. Kita masih ada hak dan tanggungjawab lagi sesama manusia, tapi makin kurang. Itu konsep hidup kita kat dunia. Jadi kalau kita faham konsep ini, maka dia tidak menjadi isu. Anak kita ni adalah hak kita. Anak kita bukan hak kita. Anak kita adalah seorang manusia yang Allah nak wujudkan atas muka bumi ini, tapi melalui rahim kita. Dan andai kata rahim kita tidak terpilih, tidak dipilih oleh Allah SWT untuk dijadikan satu wasilah tempat lahirnya seorang manusia ke dunia, maka kita masih ada tanggungjawab yang lain. Jadi dia tak jadi masalah lah, dan kita tak boleh judge orang gitu. Kan? Dengan misalnya kita kata, wah dia tu anak banyak hebat. Anak 12 hebat. Gitu, kan? Nah, dia tu tak ada anak, tak hebat. Kan? Dia tu anak dia hebat-hebat, maknanya dia hebat. Tak, kan? Dia bukan macam tu.
Ataupun anak orang tu semua bermasalah. Oh, maknanya dia bermasalah. Tak, dia tak macam tu. Dia memang Allah nak wujudkan anak itu ke atas dunia. Dan macam mana pun anak tu, maka kok mana pun kita sekarang ni fokus kepada apa tanggungjawab kita. Sekalipun sampailah kita kata sampai satu usia, tak mungkin dah jadi ibu. Misalnya dah menopause kan. Bila dah menopause, kita kata takkan jadi ibu dah. Kan? Jadi dah lah tak payah duk fikirlah pasal persiapan sebagai ibu. Dah. Sebab dia gini ya. Kok mana pun, kalau kita nak jadi seorang wanita solehah, kita punya akhlak tu dia mesti akhlak seorang ibu yang baik. Walaupun kita tak ada anak. Maknanya, contoh gini kan, seorang ibu yang baik tu apa dia? Salah satu sifatnya, dia sentiasa memberikan contoh teladan yang baik kepada anaknya. Maka kita walaupun bukan ibu, kita tetap kena bagi contoh teladan yang baik kepada manusia. Supaya kita menjadi Al-Quran yang bergerak. Gitu. Kita menjadi teladan yang baik kepada umat manusia. Kepada seluruh manusia. Ibu yang baik apa lagi? Yang sentiasa memahami. Kan? Sentiasa memahami apa yang diperlukan oleh anak dia. Jadi ibu yang baik bukan yang diktator. Yang selalu memaksa anak dia untuk buat apa yang ibu tu nak. Selalu memaksa anak tu untuk mencapai apa cita-cita yang ibu tu nak. Kan banyak ibu-ibu yang nak ada cita-cita. Tapi tak dapat tercapai. Jadi akhirnya dendam cita-citanya dilepaskan pada anaknya. Dipaksa anak dia untuk jadi apa yang dia tak dapat dulu. Misalnya mak teringin nak jadi doktor. Tiba-tiba jadi staf Kementerian Kerja Raya. Kan? Tak tercapai cita-cita jadi doktor dan tak mungkin dah lah umur sekarang ni tiba-tiba nak jadi doktor. Maka dipaksakan anak tu supaya jadi doktor. Itu bukan ibu yang baik. Ibu yang baik dia tak paksa anak tu, melainkan dia cuba memahami apakah yang diminati oleh anak tu, apa bakat dan minat yang ada pada anak tu. Dan kemudian dibantu, support untuk anak tu mencapai cita-cita dia tetap saja menjadi orang yang berguna kepada umat. Baik, tidakkah sifat seorang wanita solehah tu macam tu? Kita ni misalnya kalau kita adalah pemimpin, maka kita bukan pemimpin yang memaksa anak. Dia beza bos dengan pemimpin. Kalau bos mungkin dia akan suruh-suruh je. Kan? Tapi kalau pemimpin yang dalam Islam disebut sebagai qiyadah, kan? Al-qadah, kan? Qadah bukan kedah. Qadah ni makna kepimpinan. Qiyadah, kepimpinan. Jadi seorang pemimpin yang baik dalam Islam tu, seorang pemimpin adalah orang yang sentiasa memahami apa yang anak buah dia perlukan. Dan dia sentiasa meletakkan anak buahnya pada tempat, pada kedudukan yang sepatutnya. Maksudnya, kalau dibagi tugas pun sesuai dengan kapasiti kemampuan anak buah tu. Dan dia tahu untuk detect apa dia kelebihan setiap anak buahnya dan dia akan bagi tugas mengikut kemampuan setiap anak buah. Itu ibu yang baik. Maka sebagai seorang bukan ibu sekalipun, kita memang perlu ada sifat tu. Kan? Kita tak boleh diktator selalu memaksa orang untuk memenuhi apa saja impian dan keinginan kita, tak. Tapi kita kena berusaha memahami. Memahami orang lain, kalaupun kita bukan ketua, kita bukan pemimpin kat sini, tapi kita sentiasa berusaha untuk faham apa yang ada di sekitar kita, apa yang diperlukan oleh orang di sekitar kita. Ini konsep. Kalau orang putih, dia selalu buat kursus kepimpinan guna kuda. Kita orang Melayu masih agak jauh dengan kuda. Bila sebut kuda, yang bayangan kita takut. Sebab dia besar kan. Bayangan kita nanti kena pijak, nanti kena gigit, nanti kena sepak, nanti kena campak. Itu je yang kita fikir. Kan? Tapi sebenarnya memang ilmu kepimpinan tu banyak dipelajari melalui kuda. Sebab bila kita nak memimpin kuda ni dia punya sifat adalah dia ni haiwan yang hidup berkelompok dan dia ni punya apa kita panggil dia punya nervous dia sangat tinggi. Dan setiap yang kita kata kalau haiwan dia punya nervous sangat tinggi ataupun manusia sekalipun bila dia punya kadar nervous dia tinggi. Nervous ni apa? Panik. Dia cepat panik gitu. Orang kalau cepat panik, dia tak boleh jadi pemimpin. Pemimpin dia kena tenang. Jadi kuda ni Allah bagi dia sifat, dia memang sangat cepat panik. Dia bunyi, terkejut sikit, dia cabut lari. Panik dia lebih pada kita. Jadi dengan sifat itu, dia perlu kepada pemimpin. Baik, pemimpin tu siapa? Sama ada kalau dia tu kuda liar, dia akan cari di kalangan sesama kuda, siapa yang paling tak panik. Dia akan follow. Dia sentiasa nak cari pemimpin. Sebab tu kalau di kalangan manusia, antara lelaki dan wanita, yang lagi cepat panik, biasanya siapa? Laki ke perempuan? Perempuan kan? Biasanya perempuan kan? Ada juga laki. Tapi kita kata umumnya wanita lebih cepat panik.
Dan maknanya sebenarnya sifat itu Allah bagi supaya wanita tu akhirnya sentiasa mendambakan ada pemimpin yang akan memimpin kita setiap kali kita panik. Dan Allah ciptakan lelaki pada umumnya dia kurang panik banding wanita. Jadi kalau ada lelaki yang kuat panik, dia kena cari perempuan yang lebih panik pada dia. Baru dia boleh pimpin. Nah kalau tidak, perempuan tu yang akan memimpin dia. Dan sebab wanita pun ada tahap juga. Sebab tu di kalangan wanita sama wanita, kita ada tahap panik yang berbeza. Dan biasanya di kalangan wanita yang paling tenang tu lah yang akan kita pilih sebagai pemimpin. Sebab pemimpin kalau terlampau panik, nanti bila orang ancam sikit, kan, dia punya perasaan emosi dia mula bergolak kan. Dan mula tak stabil. Nanti keputusan dia akan jadi keputusan panik. Macam orang panggil apa ada kan yang istilahnya shopping panic. Bila kita shopping dalam keadaan panik tu, tak apa-apa kita beli semua. Shocking sale. Yang shocking sale tu, sale tu yang shock kan. Sale tu yang panik. Kita punya pun jadi panik kan. Biasanya shocking sale betul memang dia buat kita panik. Sebab dia letak jam Shocking sale ni ada lagi 5 minit je. Ada lagi 3 minit 55 saat. Kita ni panik ke? Nak kena beli. Tak boleh fikir panjang lah. Ada masih 3 minit 55 saat je nak fikir. Kita pun panik. Akhirnya kita beli. Sebab kalau tak beli, terlepas masa. Padahal nanti shocking sale lagi petang pula. Jadi itu maknanya kita nak kena belajar. Kalau pada saya, kita boleh belajar melalui kalau shocking sale tu orang nak buat kita panik. Maka kita boleh belajar melalui keadaan itu. Macam mana kita nak belajar tak panik. Sebab memang dia punya target nak bagi kita panik. Sekarang kita belajar. Dengan shocking-shocking ni tetap kita nak rasional dalam masa 3 minit. Tetap saja kita tak mau fikir dengan cara yang panik. Kita nak fikir cara rasional. Masih sempat lagi kita nak survey-survey. Itu kalau kita nak belajar lah. Bagaimana kita nak jadikan diri kita ni tak begitu panik. Tenang ni adalah sifat pemimpin. Walau diancam, ditorture macam mana pun, dia boleh tetap tenang berfikir. Itu sifat pemimpin. Jadi maknanya kalau ibu kepada anak, dia adalah pemimpin ke atas anak tu. Di antara orang dewasa dengan kanak-kanak, biasanya lebih panik kanak-kanak. Itu umumnya. Jadi dia akan memerlukan juga kepimpinan daripada ibu bapa dia. Jadi sebab tu bila kita bincang sebagai ibu, kan, peranan wanita sebagai ibu, maka dia bermula daripada sebelum berkahwin lagi. Dan bahkan ada sebahagian ulama yang letakkan usia 10 tahun sebelum kahwin. Target kahwin umur berapa, maka 10 tahun sebelum tu lagi kita dah kena memperbaiki diri kita. Dan sekalipun zaman sekarang ni dia lain sikit. Ada yang plan tak mau kahwin. Banyak juga perempuan wanita yang memang tak nak kahwin. Sebab tengok dengan kes-kes rumah tangga, dengan kes penganiayaan, ditambah pula wanita boleh hidup sendiri pun walaupun tak ada suami. Rasa boleh berdikari, duit dah ada, kerja dah ada, semua dah cukup. Suami je tak ada. Ni bila tengok kes-kes pula, ada suami makin pening. Jadi ini sebenarnya kalau sampailah terbentuk pemikiran begini pada wanita-wanita dalam satu-satu masyarakat secara umum, ini adalah lelaki-lelaki yang bersalah. Ingatlah orang lelaki. Dan kita kalau sebagai ibu-ibu tengok pada anak-anak lelaki kita. Maknanya lelaki secara umumnya telah pun mendatangkan satu rasa fobia kepada wanita untuk berkahwin. Walhal dalam Islam sepatutnya perkahwinan membuatkan seorang wanita lebih tenang. Kan bila ada pemimpin dia akan lebih tenang. Bila ada orang yang melindungi dia akan lebih aman. Kan? Bila ada orang yang menafkahi dia akan hidupnya lebih selesa. Kan? Tapi bila semua tu tak berlaku, itulah. Bila ada main setting tak mau kahwin, maknanya bila tak mau kahwin tak ada anak. Jadi tak ada siap-siap nak jadi ibu. Tak, dia tak boleh macam tu. Memang jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan kita akan berkahwin ataupun tidak. Tapi boleh tak kita tak mau kahwin seumur hidup? Kita plan tak nak kahwin. Dia kalau sampai kita plan tak nak kahwin, kita bimbang kita dah masuk dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dan disebutkan memang perkahwinan adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Dan waman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata siapa yang tak suka dengan sunnah aku, maka dia bukan dari kalangan aku. Maksud bukan dari kalanganku tu maksudnya bukan umat Nabi. Nabi tak ngaku umat. Jadi jangan main-main tak mau kahwin sebab nafsu. Sebab emosi. Fobia contohnya, itu emosi.
Jadi kalau semata-mata sebab itu kita tak mau kahwin sebab takut tengok berita-berita macam-macam. Tambah-tambah yang mak bapak dia ada masalah. Saya ingat dulu masa saya ngajar kat satu universiti tu, adalah student tu datang jumpa. Dia cakap dengan saya, perempuan ni, student perempuan. Dia kata, Saza, saya rasa saya tak nak kahwin lah. Kata, kenapa? Kata, sebab, cuma, so Saza bagi tahu, sebenarnya orang lelaki nak apa daripada kita? Kenapa dia nak sangat kahwin dengan kita? Sebab memang biasanya orang lelaki yang nak kahwin kan. Perempuan ni kadang dia nak kahwin sebab tak larat jawab soalan. Kan? Asyik setiap kali balik kampung, mak tanya. Malas lah nak jawab soalan lah kali. Kahwin je lah. Ataupun sebab kawan-kawan semua dah kahwin. Kita pun rasa kita seorang tak kahwin lagi. Kita pun kahwin jugalah. Tapi kalau kata yang betul-betul nak kahwin, nak kepada pasangan tu biasanya memang lelaki. Sebab tu Nabi SAW tu pesan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, Nabi cakap dengan orang lelaki. Pemuda maknanya orang lelaki yang muda, kan, siapa yang mampu maka hendaklah kamu berkahwin. Kenapa Nabi cakap kat orang lelaki? Sebab biasanya memang orang lelaki yang nak kahwin. Orang perempuan ni dia kalau nak kahwin dia ada sebab lain. Kan mungkin dah bercinta lama sangat tu pun ya juga kan. Lepas tu kita kata ada faktor-faktor yang bukan daripada keinginan yang hati dia yang sebenar. Dan maksudnya dia ada faktor luaran. Jadi maknanya kita kata bila kita berfikir untuk tidak mahu berkahwin, kita bimbang tu lah masuk dalam golongan yang Nabi kata bukan daripada umat Nabi. Kita tak suka dengan perkahwinan. Jadi langkahnya gini. Tetap kita usaha. Tapi usaha kena ikut jalur yang betul. Kan hari ni kita kata bila usaha ada juga yang tanya. Tadi kes tadi tak habis. Dia tanya gini, apa sebenarnya orang lelaki nak pada kita, yang student tadi tanya. And kenapa yang orang lelaki nak kahwin sangat dengan kita? Saya tak nak kahwin, kata. Orang lelaki ni jahat. Yalah, saya kata ni kenapa boleh fikir macam tu? Semua orang lelaki ke jahat? Dia kata, yalah yang saya tengok banyak orang lelaki jahat. Gitu. Bila banyak sangat orang lelaki jahat, maknanya semua jahat lah. Gitu. Dia kata kenapa jadi fikir macam tu? Akhirnya dia pun ceritalah. Memang dia datang daripada broken family. Jadi ayahnya meninggalkan mak dia bila jumpa perempuan lain. Kan? Jadi kahwin dengan wanita lain dan tinggalkan mak dia macam tu saja. Kan? Kita panggil apa? Gantung tak bertali. Kan? Jadi tinggalkan macam tu saja, maknya lah yang besarkan anak-anak dia. Sampai dia rasa sangat benci pada ayah dia. Dan akhirnya terletak setting dalam minda dia, dia tak mau kahwin sebab dia tak suka tengok ayah dia. Ni banyak wanita ni memang cepat, mudah dia bentuk pemikiran dia. Sebab dia memang diciptakan sebagai follower, bukan leader kan. Yang leader tu lelaki. Jadi memang wanita tu mudah dibentuk acuan pemikiran dia. Tapi kita nak sekarang ni pembentukan acuan pemikiran kita tu biar ke arah yang baik. Dan memang kita perlu jauh lebih rasional dalam nak buat keputusan bila kita berjumpa dengan kes-kes seumpama ni. Apalagi yang bermasalah bukan hanya ayah dia. Pak saudara dia macam tu juga. Mak saudara pun mengalami pengalaman yang sama juga. Atuk nenek dia pun dia tengok sama juga. Bertambah fobia lagi. Orang keliling dia tu dia tengok masalah macam-macam. Jiran dia pula kena dera dengan suami. Memang fobia habis lah. Macam mana nak positif lagi fikiran? Kalau dah macam tu yang dia hadapi. Tapi tetap saja kalau kita benci dengan perkahwinan kerana hanya disebabkan kita melihat kes-kes yang ada depan mata kita, tetap itu merupakan satu kesalahan. Kalau kita kata semua orang lelaki jahat, bukankah semua rasul lelaki? Semua. Bukannya kata sebahagian, semua rasul lelaki. Maknanya manusia terbaik di alam ini lelaki. Kan? Nabi SAW tu manusia terbaik di alam ni lelaki. Dia sebenarnya gini ya. Bila seseorang itu ada kemampuan untuk jadi orang terbaik, maka dia juga akan ada kemampuan untuk jadi orang paling jahat. Sebab manusia paling jahat dalam dunia pun lelaki juga. Fir'aun. Kan? Jadi dia memang potensi dia macam tu. Sebab tu kita kalau potensi kita ni ada potensi untuk jadi, misal IQ tinggi kan? IQ. Cubalah buat test IQ. IQ rakyat Malaysia ni puratanya rata-rata sekitar 89%. 90% 89 lah dia ada. Kalau Einstein tu kan, tahu kan yang cipta apa tu, ilmu fizik tu kan, itu dia punya IQ 160. Jadi IQ rakyat Malaysia rata-rata hampir separuh daripada IQ Einstein. IQ paling tinggi, rakyat paling IQ rakyat, macam mana ayat dia? Negara yang rakyat dia IQ-nya paling tinggi dalam dunia, Jepun.
Itu nombor 1. Nombor 2 Taiwan. Maknanya negara maju lah. Ya. Jadi maknanya kita ni rata-rata sekitar tak sampai 90, 89. Saya pernah test juga. Saya lebih sikit nak dekat Einstein. Jadi sebenarnya test tu dia perlu untuk paling kurang kalau saya secara peribadi, maknanya bila tahu rata-rata IQ rakyat Malaysia, kita perlu sesuaikan gitu. Komunikasi kita kata orang IQ terlalu tinggi ni, komunikasi dia akan payah. Dia payah dari sudut orang tak faham dia cakap apa. Jadi saya pernah mengalami benda tu sebelum tahu gitu. Sebelum tahu IQ di level mana, masa tu saya remaja, orang tak faham saya cakap apa. Saya sampai postmortem lah. Macam mana gitu kan. Saya memang selalu kena kalau dibagi tanggungjawab bahagian mencipta modul. Orang cipta modul ni pemikir. Maknanya kita berfikir. Jadi akhirnya apa yang boleh dibuat masa tu sekadar observe. Observe orang sekeliling. Yang ada juga yang jenis ketua saya tu, ketua bahagian modul juga, lelaki lah. Pun ayat dia pun orang tak faham juga. Jadi saya boleh observe kat situ kan. Perhatikan apa yang menyebabkan ayat dia orang tak faham. Jadi kadang otak dia berjalan terlalu laju kan, menyebabkan lidah dia tidak selaju otak dia. Jadi otaknya dah sampai ujung sana, lidahnya baru duduk tengah. Jadi kadang-kadang akhirnya yang keluar daripada lisan dia adalah yang dipangkal yang dia cerita tu dengan yang ujung. Yang tengah-tengah tak keluar. Sebab tak sempat nak cakap. Otak dah jalan laju lagi. Akhirnya orang tak faham dia cakap apa. Kan? Masa tu postmortem observation daripada situ akhirnya kita boleh perbaiki lah. Maknanya ini penting. Salah satu lagi misalnya dengan anak kita pun sama juga, kita boleh sesuaikan IQ anak-anak kita supaya dia boleh faham apa yang kita cakap. Ada saya pernah jumpa ayah ni IQ dia 150. Einstein tadi 160, maknanya sikit lagi dia nak sampai. Dia dengan rakyat Malaysia jauh lah, maknanya kan hampir double IQ dia. Jadi dia bercakap dengan anak dia pada kadar IQ dia. Anak dia blur lah apa dia ayah cakap. Dan tak faham. Maknanya kalau kita tak boleh sesuaikan, maknanya dia akan jadi komunikasi tu gagal. Jadi cerdik dia tak ada guna lah. Cerdik ni patutnya bagus kan, berguna. Tapi bila terlampau cerdik dan kita tak boleh nak sesuaikan, maka dia jadi tak ada manfaat. Dia tak mencapai tujuan yang sepatutnya kita nak capai. Baik, jadi ini maksudnya nak menggambarkan situasinya macam mana kita ni dalam kehidupan kita bila kita kata sama ada kita jadi ibu ataupun tidak, maka proses itu tetap perlu kita lakukan, iaitu memperbaiki diri kita, akhlak kita. Jadi bermula daripada 10 tahun sebelum kahwin, maksudnya kita baiki akhlak kita. Sebab tu selalu kalau dalam Quran tu ada yang Allah sebutkan orang yang baik, laki yang baik untuk wanita yang baik, kan? Laki yang jahat untuk wanita yang jahat dan seterusnya. Jadi maksudnya ada yang mengatakan maknanya laki baik akan berjodoh dengan perempuan yang baik. Perempuan baik akan berjodoh dengan laki yang baik. Dia tak mesti macam tu. Kan Sayyidatina Asiyah suaminya Fir'aun. Sayyidatina Asiyah tu top 4. The best woman in the world. Kan? Bukan pada zamannya tapi pada sekian zaman. Daripada awal Nabi Adam AS sampai kiamat tu ada 4 wanita, the top woman, ya, yang terbaik di alam ini. Salah satu dia Sayyidatina Aisyah, dan dia adalah isteri kepada suami yang paling jahat dalam dunia, kan? Iaitu Fir'aun. Jadi maksudnya kita kata keadaannya adalah tetap saja Aisyah tu satu, Aisyah bukan seorang ibu, dia tak ada anak kan. Sebab tu dia ambil anak angkat Nabi Musa, dijadikan anak angkat. Jadi ingatlah, maknanya untuk menjadi wanita terbaik bukan mesti ada anak. Sebab soal anak itu adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah. Sebab tu jangan sampai, kalau misal katalah ikhtiar nak dapat anak sampai melanggar hukum Allah, jangan. Sampai jumpa tok bomoh tak mana-mana gitu kan. Nak sangat itu, terutama mulut orang lah. Orang ni, yelah mulut orang ni, kita kata ibaratnya mulut tempayan tak boleh ditutup. Kita tak perlu kisah dengan apa kata orang, yang penting apa Allah kata. Baik. Jadi adakah dengan sebab Asiyah tak ada anak maka dia tidak menjadi seorang ibu? Tak. Dia tetap ada akhlak seorang ibu. Salah satu akhlak seorang ibu adalah penyayang. Kita menyayangi semua, dan kadang-kadang malah ada ibu yang tak berakhlak seorang ibu. Sebab apa? Sebab dia cuma sayang anak dia je. Anak orang lain dia tak sayang. Banyak yang macam ni kan. Anak jiran kalau dia nakal, kita kutuk, kita mengatur, kita mengumpat, kita tutup pagar kan. Kita hina lah teruk-teruk kan. Kita tak suka, kita benci sangat. Tapi kalau anak kita nakal,
Bukan main kita pergi berubat kan. Dia hyperaktif, kita pergi minta doa dekat ustaz, kita buat ikhtiar macam-macam. Kan? Tak mau bagi anak tu nakal sangat. Kenapa beza? Sedangkan semua anak-anak dalam dunia ni adalah anak-anak kita. Dan maka sebagai ibu, kita ada tanggungjawab. Ibu sama ada ibu kepada anak kandung atau ibu kepada semua anak-anak yang ada dalam dunia ni. Kunci kenapa Nabi SAW boleh sayang semua anak yatim Nabi sayang. Kenapa boleh sayang? Sebab Nabi merasakan bahawa semua itu adalah anak-anaknya. Jadi kita kena sama gitu. Maknanya sebab ada tanggapan mengatakan ibu ni dia kena bela anak habis-habisan. Itulah tugas seorang ibu. Itu silap. Itu bukan tugas seorang ibu. Maknanya sampai dikatakan bila anaknya buat jenayah, mak dia bela mati-matian, jadi saksi palsu pula kepada anak dia. Dan bila diinterview tanya, ini kejadian. Bila diinterview tanya mak dia kata, apa lagi yang seorang ibu boleh lakukan selain daripada membela anaknya? Ni ibu jahil. Jelas-jelas jahil. Bukan itu kerja kita. Sedangkan Nabi SAW sendiri pernah mengatakan, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Maksudnya, walaupun anak kesayangan Nabi, Fatimah tu anak kesayangan, bukan anak je. Anak kesayangan Nabi, paling Nabi sayang. Tapi kalau dia buat salah, Nabi tetap akan hukum. Itu kaedah dia. Jadi kalau kita faham konsep tadi, manusia lahir ke dunia melalui rahim ibu. Dan ibu itu boleh jadi kita, boleh jadi orang lain. Jadi semua anak-anak tu sama. Cuma rahim siapa je dia duduk, tu je yang beza. Dia masuk melalui rahim siapa, tu je yang membezakan. Okay. Sama ada dia masuk melalui rahim kita atau melalui rahim orang lain, kita tetap ada tanggungjawab untuk memastikan mereka menjadi generasi yang baik. Dan tak kira tu anak siapa. Kita nak mereka tu jadi generasi yang baik, kita sayang kepada mereka semua sama. Dia tak ada kata anak kita sayang lebih. Kan kadang-kadang kita berhujah lagi. Kamu faham tak apa perasaan seorang ibu bila anaknya begini-gini? Nah, dia bukan masalah dia ibu tu. Dan bukan masalah itu anak dia. Tapi perasaan ibu tu memang kena ada pada diri kita semua. Sama ada anak tu tidak. Jadi tanggungjawab sebagai ibu, itu tanggungjawab kita semua. Cuma tinggal lagi sekarang ni, tanggungjawab khusus dengan umum. Itu je beza. Kalau yang ada anak kandung, maka tanggungjawabnya khusus. Di akhirat nanti Allah akan tanya. Anak kamu yang bernama si Fulan binti si Fulan binti si Fulan ni, ini apa kamu dah buat dengan dia? Tanggungjawab kamu secara khusus kepada dia adalah mendidik dia, menjadi teladan yang baik kepada dia. Kenapa dia tak solat? Kenapa dia macam ni? Kenapa tu Allah akan tanya khas kepada kita. Sebab dia adalah seorang manusia yang dipertanggungjawabkan secara khusus kepada ibu kandungnya. Adapun yang bukan ibu kandung akan ditanya juga. Misal anak jiran kita. Anak jiran kita tu duduk merempit. Lepas tu membonceng dengan entah siapa-siapa lah, lelaki perempuan bergaul bebas contoh. Allah tanya juga, apa peranan kamu yang kamu lakukan bila kamu tahu anak jiran kamu macam tu? Tapi dia punya tanggungjawab umum. Umum maknanya tanggungjawab dakwah secara umum. Tapi kalau anak kita tanggungjawabnya khusus. Jadi nak kata azabnya ada juga azab. Azabnya bezalah. Azab khusus dengan azab umum tu beza. Macam kita kata dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Contoh, kalau kita ni rakyat Malaysia, kan? Kita rakyat Malaysia, tiba-tiba terjadinya satu keadaan tertentu, misal atau contoh ginilah, bencana alam. Kalau bencana alam tu berlaku, baru ni di Ciangur, di Indonesia kan, gempa bumi. Baik. Di sana sebab gempa bumi tu berlaku khas di tempat dia, maka bencana yang dirasakan oleh orang tempatan tu lebih dahsyat daripada orang keliling dia. Sebab dia memang gempa betul-betul kat dia, kat tempat dia. Jadi ramai yang meninggal kan. Kita doakanlah moga Allah merahmati roh mereka semua. Baik, tapi kan orang keliling tu masih rasa gempa kan, masih rasa gegaran. Tapi sebab gempa tu bukan khusus untuk orang keliling, dia kena dekat tempat khusus tempat dia tu, dia punya bencana akan rasa lebih berat untuk orang tempatan tu. Tapi orang keliling rasa juga gegaran, tapi tak teruk sangat. Sebab dia bukan gempa yang khusus kepada orang keliling. Jadi sama juga azab tadi. Bila tanggungjawab khusus, maka azabnya khusus. Jadi azab kepada ibu kandung yang tidak mendidik anaknya dengan baik itu lebih khusus.
berbanding dengan ibu-ibu umum. Jadi dia ada ibu-ibu umum lah. Maknanya contoh kita ni, kita semua ni adalah ibu kepada anak-anak kawan-kawan kita. Jadi dia tak boleh kata istilah, misal tiba-tiba ada kawan-kawan kita ni bawa anak pergi berjabat. Kan? Ambil anak balik sekolah, bawa pergi berjabat sebelum balik rumah. Anak tu pula nakal terlebih. Habis satu office ni dia round kan. Bukan takat round lah kan. Dia alih-alih habis barang-barang fail-fail kita tu berpindah tempat habis. Kita ni marah pasal apa? Pasal tu anak kawan kita. Tapi kalau anak kita, apa perasaan? Lain kan? Lain. Kita kalau kita marah pun kita bukan marah benci. Kita masih marah sayang. Kenapa anak orang lain kita tak boleh marah sayang? Boleh marah, tak ada masalah. Memang salah pun dia buat kan. Benda yang dia buat. Tapi jangan benci. Dan nombor satu, kanak-kanak ni jangan dibenci. Sebab kanak-kanak ni ahli syurga. Kalau benci dengan ahli syurga, apa jawapan dia? Kan yang Nabi SAW beritahu, kita ni akan bersama dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Jadi kanak-kanak ni ahli syurga. Dia kalau meninggal, waktu dia belum balik, dia confirm masuk syurga. Kita yang tak confirm lagi. Tiba-tiba kita benci dengan ahli syurga. Jadi kanak-kanak ni nakal lah macam mana pun, teruk macam mana pun kita kata perangai dia, dia kalau mati masuk syurga. Itu kita kena ingat. Jadi kita kena sayang dia. Kenapa macam tu? Sebab sebenarnya Allah bagi kanak-kanak ni dia memang belum ada daya kemampuan untuk membezakan secara tepat yang baik dan yang buruk. Walaupun mumayyiz tu umur yang dia dah boleh beza baik dengan buruk kan. Tapi tetap saja secara tepat betul-betul untuk memilih perbuatan mana yang dia nak buat antara baik dan buruk, dia masih belum mampu. Allah belum bagi dia kemampuan itu. Sebab tu dia tak salah. Dia belum lagi berdosa. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan benda yang tak baik, kita masih lagi tak anggap dia dosa. Jadi kalau Allah tak anggap dia dosa, kenapa kita anggap dia salah? Kalau kanak-kanak kita boleh anggap dia silap. Bila silap maknanya kita kena betulkan. Dia beza salah dengan silap. Silap ni benda tak sengaja. Dan benda yang dia pun tak tahu kadang-kadang. Jadi kita kena betulkan kalau silap. Tapi kalau salah, kita kena hukum. Itu beza dia. Itu kita selalu minta maaf, ampunkan salah dan silap. Kan? Kena ada dua-dua. Sebab ada kesalahan yang kita sengaja buat, ada silap yang kita tak sengaja. Kalau silap, kita kena betulkan. Kalau salah, memang dia kena dihukum. Betul dalam Islam, kalau buat kesalahan, kena dihukum. Okay? Baik, faham konsep sebagai ibu ni kita kena jelaskan. Jadi kita semua adalah ibu. Tak kira ada anak atau tidak, dah ada anak atau belum kahwin ataupun dah kahwin. Tetap saja persiapan tu kena ada. Jadi kena bina bentuk sifat mahmudah dalam diri kita. Sifat-sifat yang baik. Sebab dia secara logiknya kita boleh tengok. Anak yang lahir ni, dia akan menurunkan perangai mak ayah. Sebab tu salah satunya kenapa kanak-kanak tak boleh dihukum. Sebab dia belum boleh memperbaiki diri dia. Dia tak faham pun lagi. Apa benda perangai dia tu. Kenapa orang semua kata dia jahat. Rupanya dia menurun perangai mak dia. Orang kata dia nakal-nakal. Rupanya mak dia nakal. Dia tak tahu pun. Kan? Dia hanya bawa genetik saja pada sifat dia. Sebab tu, kita tak boleh nak kata dia baik ataupun tidak. Sebab dia hanya bawa sifat daripada keturunan dia. Kalau bukan mak ayah dia, atuk nenek dia. Kan? Daripada 7 keturunan dia yang lalu mungkin. Kan? Kalau dia tu keturunan lanun misalnya kan. Sekarang kita kata tak ada dah lanun kat laut. Kan? Ada ke? Tak tahu juga, saya pun tak biasa pula duduk kat laut sampai bulan-bulan kan. Katalah dia keturunan lanun kan. Zaman dulu kan banyak lanun kat laut kan. Keturunan dia tu mungkin bukan daripada mak ayah atuk nenek dia. Tapi daripada 5 keturunan yang lepas. Itu lanun. Lanun yang paling digeruni di laut kan. Agak-agak perangai dia macam mana? Lanun ni kalau dah duduk kat laut, dah lah dia lanun duduk laut pula. Dia tak reti takut. Dia ombak makin kuat, dia okey je. Makin kuat ombak tu makin happy dia. Kan maknanya hidup ni semakin penuh pancaroba. Memang ada orang yang suka dengan kesusahan-kesusahan hidup. Pernah jumpa tak ada budak, dia saja-saja je berlari jatuhkan diri dia. Luka tu dia okey, kan? Ada kan? Dia tak nangis pun. Kadang-kadang saja-saja je dia naik tempat tinggi dia terjun. Memang cedera kaki dia, memang luka. Mak dia punya risau, dia okey je. Saja-saja berlari tengok dinding tu, gedepung melanggar dinding. Kalau tak pernah tengok, carilah, ada. Saya pernah tengok. Kita tengok tu, ya Allah. Kan? Tapi bagi dia, benda tu seronok. Boleh jadi dia ada keturunan tu. Memang ada orang yang, maknanya ini jenis pendekar lah. Kan?
Kalau yang pergi ke medan perang tu, takat kena siap dengan pedang 2-3 kali tu, dia tak ada apa. Bagi dia okey je. Sakit tu okey. Sakit tu selesa. Kan? Makin dia luka, makin dia okey. Kan? Mungkin dia ada keturunan macam tu. Jadi kita tak boleh kata nakalnya dia, budak ni susah nak diatur. Kan pening tu mak bapak. Cuba kalau anak kita macam tu. Dan tiba-tiba ni pergi kat tingkap, cari tingkap yang terbuka, dia nak terjun. Kan? Dia tak tahu dia masih kanak-kanak. Dia tak tahu kalau terjun tingkat ni bahaya. Memang boleh mati. Tapi dia tak tahu. Dia tahunya kalau terjun biasanya selesa. Sebab sakit sikit-sikit tu dia suka. Kan? Jadi sebab tu kita kata kalau kanak-kanak memang kita kata kita tak boleh expect dia boleh bezakan yang baik dan yang buruk. Sebab benda tu adalah datang daripada genetik yang dia bawa. Kan? Yang ada dalam diri dia. Bila dia dewasa, benda tu ada kebaikan dia dari satu sudut. Dia mungkin untuk dia kerja buruh kasar tu tak ada masalah. Kan? Dia setakat nak tertimpa batu-bata, dia okey. Tak ada apa. Kan? Tersakit sikit tu, alah tak ada apa. Kan? Dia okey. Ada orang dia tak boleh. Kan? Terhirai dengan dawai je. Dah aduh. Bukan pisau pun, dawai sikit je. Kan? Tercalar sikit je. Dah pergi cari Aniplas. Kan? Dan pergi cari minyak gamat dan macam-macam nak disapu. Kan? Itu maknanya kita kata konsep yang kita nak katakan itulah dia keadaan kanak-kanak. Kita perlu fahami. Maknanya mereka membawa sifat yang memang semula jadi ada pada diri dia. Jadi sebenarnya anak-anak yang baik ni, ibu bapa yang hebat dalam mendidik anak-anak ni, bukannya yang lahir-lahir je anak tu dah baik dah. Ada kan lahir-lahir memang anak tu dah baik. Semua orang suka dia, depan dia cakap, dia ramah dengan semua orang. Orang semua suka dia. Lepas tu dia membesar dalam keadaan yang sama. Maknanya mak bapak tu tak hebat pun. Walaupun anak tu nanti jadi orang yang hebat. Belum tentu sebab mak bapak tu hebat. Sebab anak tu memang genetiknya dah hebat. Sebab tu ada orang putih dia buat kajian kan. Dia nak cuba dapatkan DNA manusia yang hebat. Dia nak hasilkan anak manusia-manusia yang hebat. Akhirnya dia orang fikir tu buat klon. Salah satu tujuan klon tu dia nak dapatkan DNA manusia yang genius, yang luar biasa. Dia nak gabungkan supaya dapat lahirkan manusia yang luar biasa. Tapi gagal setakat ni. Klon tak berjaya. Klon atas haiwan, dia yang pertama dia cuba atas kambing diri-diri. Nama Dolly. Kan? Itu berjaya kat kambing. Tapi kat manusia tak ada yang berjaya. Gagal. Ya? Semua gagal. Tapi itu impian dia. Nak kata betapa pentingnya DNA ni. DNA ni maknanya maklumat ibu bapa kita. Maklumat keturunan kita lah. Kan? Yang dapat, yang masuk dalam diri kita. Kan? Sebab tu kadang-kadang perangai kita ni tak macam mak bapak kita. Tak macam atuk nenek kita. Kan? Kita heran macam siapa. Rupanya macam moyang kita yang ketujuh keturunan yang lepas. Itu boleh jadi sebab DNA tu masih ada dibawa lagi. Ya. Jadi maknanya kita kata sekarang ni bila kanak-kanak membawa sifat-sifat itu, nanti yang dikatakan ibu bapa yang hebat tu yang boleh mendidik anak yang punya genetik yang kurang baik, sifat dia kurang baik pada asli dia, asal dia, tapi kemudian kita boleh baiki. Dia menjadi lebih baik. Itu baru kata hebat. Maknanya kita dah mendidik dia menjadi lebih baik. Contoh, dia masih kecil-kecil selalu melalak. Kenapa suka melalak? Rupanya dia ni panas baran. Itu tanda-tanda dia. Masa kecil-kecil asyik melalak je. Sebab masa kecil-kecil dia tak boleh nak marah. Dia tak boleh cakap. Jadi menangis manjang. Dia tak sakit pun. Nangis tu rupanya dia panas baran sebenarnya. Jadi bila kita kata tengok membesar lagi, kita tengok proses dia rupanya ibu bapa dia berjaya mencungkil apa yang ada di sebalik anak dia duk mengamuk-ngamuk. Rupanya anak dia ni jenis kreatif. Ini satu lagi. Kadang-kadang kita tak perasan sebab anak tu kreatif. Bila dia kreatif secara semula jadi, dia selalu ingin buat satu yang lain dari yang lain. Masa dia bayi, dia tak boleh cakap. Jadi dia boleh menangis je. Kan? Bila dia mula boleh bercakap sikit, dia selalu marah-marah mengamuk-ngamuk. Sebab dia tak dapat buat benda yang dia ingin buat dan dia tak dapat nak cakap lagi. Sebab ayat dia orang belum faham. Dia boleh cakap sepatah-sepatah. Jadi yang orang nampak, dia selalu mengamuk pergi mana-mana. Rupanya bila sampai satu usia yang dia mula boleh bercakap, mungkin 4-5 tahun, nampak dia mula buat benda pelik-pelik yang mak bapak sangkakan anak ni nakal sangat. Sampai kucing tu dicabut telinga, contoh kan. Kita kata, teruknya kan, kejamnya. Rupanya dia ni kreatif, dia ingin tahu. Cuma nak kena aturkan macam mana tu, yang payah tu. Kan susah tu tanggungjawab khusus sebagai ibu bapa.
Tapi itulah tanggungjawabnya nak kenal pasti. Dia ni kenapa sebenarnya? Jadi yang kita ni main setting kita sama je. Selalu duk kata kalau anak tu buat benda pelik-pelik, nakal, hyperaktif tu je. Padahal dia kreatif. Yang masalahnya anak-anak kreatif ni memang letih lah. Nak jaga dia letih. Dan barang kita tu tak selamat lah. Kalau kat rumah tu dia punggah, dia boleh, kita katalah kalau ada kamera besar tu, dia boleh punggah, ambil isi dia tu. Nak buat benda lain. Memang bankrupt lah mak bapak dia ni. Kalau ada anak yang kreatif. Tapi anak ini kreatif yang macam ni, bila dia dewasa, itulah IQ dia tinggi. Kan? Memang penat jaga dia masa dia kecil. Dan tapi bila dah dewasa, dia akan bawa kebaikan pada mak ayah dia. Berbanding yang kita suruh anak tu diam je. Dan anak tu memang diam. Dia tak fikir pun nak buat apa-apa kat rumah dia. Dia duduk je. Dia boleh duduk. Tengok TV. Dia boleh duduk. Tak buat apa-apa. Ni otak dia tak jalan mana. Dan kita rasa anak tu baik. Kan? Dia baiklah sampai dewasa. Duduk je depan TV sampai dewasa. Tapi kita juga pening. Dan akhirnya kita beletih pula bila dia besar kan. Ni bila kau nak kerja ni asyik duduk depan TV. Kalau dah dia boleh jawab. Mak yang ajar saya duduk depan TV daripada kecil-kecil dulu. Kan elok dia nak keluar buat kerja je nak main dengan kucing. Mak kata jangan. Elok dia nak keluar pergi main dengan kayu-kayu kat tepi rumah tu. Mak kata bahaya. Kan? Bila nak pergi dapur, pergi kacau periuk belanga mak kata jangan. Akhirnya dia duduk je. Bila dia pergi punggah pakaian mak dia yang sampai bersepah-sepah, mak marah. Padahal itulah kreatif dia. Dia ada pro kontra, itulah kehidupan dunia sebenarnya kan. Maknanya kalau kita nak satu yang lebih baik, maka dia punya kita kata ujian dia akan lebih berat. Kan? Jadi kita tak boleh nak expect semuanya bagus, semuanya baik tak. Kan? Dia akan ada baik dan buruk. Setiap satu benda. Kan? Jadi itu yang kadang-kadang hari ni kita tengok ada anak dia tak mau sekolah. Kadang dia tak mau sekolah bukan sebab dia nakal sampai tak mau sekolah dah. Dia nak buat sesuatu yang di luar daripada apa yang cikgu duk ajar kat sekolah. Otak dia jauh lebih advance daripada cikgu kat sekolah kadang-kadang. Tapi sebab rakyat Malaysia ni IQ-nya sekitar 80-an, dia tak boleh terima. Bila budak tu nak buat sesuatu yang di luar daripada skema, dia mula fikir anak ni susah nak jaga. Anak ni menyusahkan. Kan? Jadi akhirnya terbantutlah pemikirannya, turun balik IQ dia yang sepatutnya lebih lepas bebas. Saya ingat dulu ada cikgu sekolah saya, dia Cina, tapi dia sangat-sangat menyokong badan dakwah. Jadi maksudnya dia sangat sokong pelajar-pelajar yang badan dakwah Islam ni, dia suka. Sebab dia kata budak-budak badan dakwah ni lah yang baik. Maksudnya walaupun dia Cina tapi dia boleh berfikir dengan IQ yang tinggi. Dan dia bagi tahu anak-anak dia ni, dia biar anak-anak dia nak buat apa saja dengan barang-barang dia, dia tak kisah. Berapa pun kos dia kena keluarkan, dia takkan sekat anak-anak dia daripada berfikir. Jadi dia punya laptop pernah anak dia buka. Anak dia umur 5 tahun. Buka laptop dia, punggah dalam tu nak tengok apa ada dalam. Dia biar. Memang hancur lah, habis lah kan. Duit berapa habis tu. Dan dia kata dia memang tak pernah halang anak dia nak punggah apa barang pun kat rumah dia, tak apa. Hancur tak apa. Bagi dia itu saham kos dia nak kembangkan pemikiran anak dia. Tapi kita susah nak korbankan benda macam tu. Kan? Daripada kita sekat dia semua tak boleh, akhirnya betul-betul sampai dewasa dia tak pandai nak fikir lagi. Padahal masa tu sepatutnya dia dikembangkan lagi pemikiran dia, otak dia dikembangkan. Okay? Baik, itu yang pertama. Maknanya konsep pertama dalam tanggungjawab mendidik anak-anak adalah dengan kita membina kepribadian kita sendiri dengan peribadi yang lebih baik. Baik, yang kedua, ibu berperanan besar dalam mempengaruhi pembentukan anak-anak. Oleh sebab itu, ibu harus menjaga adab dan membuat persediaan rohani, emosi, mental dan fizikal, serta persediaan pengetahuan sebelum menerima kelahiran anak-anak. Persediaan sebegini sangat penting supaya dapat membentuk dalam mendidik anak-anak, supaya mereka dapat dibentuk mengikut acuan Islam, mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik, serta berakhlak mulia. Antara persediaan rohani yang boleh dikongsi adalah seperti berikut. Baik. Ini maknanya persiapan yang kita nak kena bina dalam diri kita untuk konsep dia. Yang pertama, persiapan tu rohani, emosi, mental dan juga fizikal. Sebab ini unsur yang ada dalam diri kita. Adanya unsur rohani, unsur fizikal, jasmani, rohani. Itu yang paling asas. Kemudian kita ada mental dan kita ada spiritual.
Semua tu kena ada persiapan. Jadi ni sekali lagi bukan hanya untuk jadi ibu tak. Sebab kita gini, bila kita buat persiapan semua tu, semata-mata untuk menjadi ibu, untuk mendidik anak kita, sampai satu masa tiba-tiba ditakdirkan tak ada anak, kita sangat kecewa. Kita akan sangat kecewa. Dan kita boleh berubah. Perangai kita terus tukar 180 darjah. Sebab apa? Sebab kita buat tadi tak ikhlas tu. Kita berubah, kita mengubah diri kita, kita memperbaiki diri kita tu tak berapa ikhlas. Kita buat bukan kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah, kemudian tiba-tiba ditakdirkan kita tidak ada anak, maka tidak ada masalah. Sebab kok mana pun akhlak itu memang kena ada dalam diri kita. Okay? Baik, jadi yang pertama sekali dikongsikan adalah ketika anak ada dalam kandungan, muka surat 21. Ketika anak ada dalam kandungan, ibu digalakkan supaya mengamalkan solat hajat, membaca surah-surah tertentu. Baik, ini ada surah tertentu bagi ibu yang tidak berkemampuan untuk mengkhatamkan Quran dalam tempoh 9 bulan. Tapi kita ingatkanlah, kalau sampai 9 bulan tak boleh nak khatam Quran, jangan macam tu lah sampai anak 10. Maksudnya macam tu ke kita sampai akhir hayat kita. Kalau pun tak ada anak, adakah kita tak boleh nak khatam Quran dalam seumur hidup kita? Kita ni target seumur hidup khatam Quran sekali je ke? Ataupun tunggu bulan puasa khatam Quran ramai-ramai tu kan? Ke macam mana? Maknanya kalau ikutkan konteksnya bukan hanya ketika mengandung, tapi tak mengandung pun memang kita kena baca Quran dan kita kena khatamkan. Dan kalau dalam tempoh hamil ni lebih-lebih lagi lah kan, dalam tempoh mengandung sebanyak mungkin kita khatamkan. Tapi kalau memang kita ni tak mampu, kalau boleh baiki. Maknanya ambil masa lah, lama pun tak apa, untuk kita belajar baca Quran sampai lancar. Dan sampai kita boleh baca Quran sendiri, kita boleh khatamkan Quran sendiri. Sebab kalau sampai kita tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak khatamkan sendiri, kita tahu dalam kubur nanti salah satu yang akan bagi cahaya kepada kita adalah Quran. Yang akan buat kita jadi kubur kita jadi luas, itu Quran. Dan kalau kita jauh daripada Quran dalam kehidupan dunia ni, macam mana agaknya akhirat kita? Salah satu daripada makhluk yang dapat memberikan syafaat kepada kita di padang mahsyar juga adalah Quran. Dan Quran hanya akan bagi syafaat kepada ahlinya. Apa maksud ahlinya? Iaitu satu, yang memang hafal Quran dan mengamalkan. Menjaga hafalannya sampai akhir hayat. Yang keduanya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan semaksimum mungkin. Struggle maknanya, ada mujahadah, ada perjuangan dalam diri kita untuk mengamalkan kandungan Quran. Bukan pilih-pilih dah. Bukan kata buat bila okey, tak buat bila rasa macam susah. Tak. Kalau kata ahli Quran, maknanya kita betul-betul bersungguh-sungguh nak amal. Maknanya ada benda yang kita korbankan dalam hidup kita untuk kita amalkan isi kandungan Quran. Nak faham mudah ginilah, kita belajar dalam kelas ni lah isi kandungan Quran. Bila kita nak time nak beramal, ada tak kita fikir, alah yang ni susah lah, Ustazah cakap. Itu level tinggi tu, kita bukan level kita kata. Susah lah yang ni, nanti dululah. Maknanya kalau kita pilih macam tu, maknanya kita bukan ahli Quran. Kita bukan orang yang sanggup mengorbankan apa yang ada dalam diri kita untuk beramal. Ya. Konsep kita kalau kita belajar, usaha betul-betul untuk amal. Saya katakan, ada yang perlu kita korbankan ni, contoh gini kan. Kita tahu kan tahajud tu satu amalan yang sangat-sangat dituntut. Tapi setakat mana kita mau mengorbankan tidur kita untuk tahajud? Sampai ke hari ini, setakat mana kita dah usaha untuk korbankan tidur kita untuk tahajud? Atau kita buat alasan, kita nak kerja esoknya, kalau bangun tahajud ngantuklah esok. Tak, dia isunya gini kan, yang ngantuk esok tu pasal nak bangun tahajud pukul 4 pagi, lepas tu tidur pukul 12 malam. Memanglah ngantuk sebab 4 jam je tidur tak cukup. Kenapa tidur pukul 12 malam? Kenapa kita tak boleh korbankan tengok movie kita tu, yang sampai pukul 12 malam buat apa tu, sampai pukul 12 kan? Kenapa kita tak korbankan yang itu untuk kita tidur pukul 10 malam? Sampai akhirnya kita cukup tidur 6 jam. Jadi tak adalah isu tak boleh nak bangun solat tu sebab ngantuk. Itu maknanya sikit je pengorbanan tu. Tak adalah kena korban apa-apa sangat pun. Tak luka pun badan kita. Tak cedera pun. Tak sakit pun. Malah lebih sihat. Tapi tetap kita tak boleh nak korbankan nafsu kita. Maknanya kita bukan ahli Quran. Sebab ahli Quran ni maknanya memang kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan isi kandungannya. Dan kita sanggup korbankan sesuatu yang ada dalam hidup kita. Untuk kita mengamalkan apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Itu antaranya ahli Quran. Yang selain daripada itu juga, ahli Quran juga boleh jadi orang yang selalu baca Quran. Setiap hari.
baca tanpa henti. Ada je masa baca. Itu boleh termasuk dalam golongan ahli Quran. Jadi kalau kita sampai tak reti baca Quran, jauh sekali nak tahu isi kandungan dia. Macam mana Quran nak bagi syafaat pada kita? Jadi maknanya kita kata walau bukan dalam masa mengandung je lah nak baca Quran ni. Dalam keadaan biasa-biasa pun kita baca. Itu yang kita kata menjadi ibu yang baik juga merupakan sebenarnya sifat seorang wanita yang solehah juga. Bukan mesti jadi ibu, tapi sifat wanita yang solehah. Dia kalau jadi ibu, dia adalah ibu yang baik. Kalau dia tak jadi ibu, dia tetap wanita yang solehah. Ya, dengan sifat yang sama. Baik, seterusnya persiapan yang lain adalah tanda tik right kedua tu kan. Istighfar juga merupakan persediaan rohani bagi ibu-ibu hamil yang bakal menimang cahaya mata. Ini dipetik daripada surah Nuh ayat 10 hingga 12 ya. Okay, ayat ni sebut sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Ada tertinggal perkataan dia. Sesungguhnya adalah maha pengampun. Ada dia kat tengah ni. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Dan dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan dia akan mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Baik, surah Nuh ayat 10 hingga 12. Jadi kat sini nak bagi tahu mengenai dengan memohon ampun gitu kan, istighfar sebanyak-banyaknya. Ini sama jugalah sebenarnya, tak jadi ibu, tak mengandung pun memang kena istighfar. Bahkan salah satu daripada ibadah yang Nabi SAW ajarkan dua kan. Sebelum ni kita dah belajar dalam buku Rahsia Wanita Syurga. Ada dua ibadah yang Nabi sebutkan. Untuk wanita, perbanyakkanlah dua ini. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar. Yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Supaya kita tak termasuk dalam golongan wanita yang didapati paling banyak dalam neraka. Jadi maknanya istighfar ni memang, terutama bila kita ni bekerja, wanita bekerja, keluar je dari rumah, itu istighfar banyak-banyak. Sebab Nabi SAW bagi tahu kan, kita keluar je daripada rumah, setan tu istashrafah syaitan. Setan tu dah jeling-jeling, pandang-pandang kat kita. Cari peluang kat mana titik yang dia boleh buat kita jadi fitnah. Walaupun kita rasa kita dah tutup aurat elok, kita dah jaga pergaulan, kita jaga dah semua. Tapi setan dia akan cari peluang. Sebab Nabi dah bagi tahu memang wanita ni adalah fitnah paling besar. Dan fitnah tu yang kita kadang-kadang tak tahu kok mana nak jadi fitnah. Setan tu dia pakar dah lah. Dia dah bergenerasi, berketurunan dah duk menjadikan wanita sebagai fitnah dalam dunia ni. Jadi kita tetap minta perlindungan kepada Allah supaya Allah jaga kita daripada menjadi fitnah. Jadi kaedahnya perbanyakkan istighfar. Keluar dari rumah istighfar banyak-banyak. Supaya setan tak ada peluang nak jadikan kita sebagai bahan senjata dia kan, untuk dijadikan sebagai fitnah. Baik. Kemudian istighfar yang seterusnya adalah muka surat 22 membanyakkan zikrullah, tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Baik, ini daripada hadis Nabi SAW. Secara umum Nabi sebutkan dua kalimah. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah yang ringan pada lidah kita. Thaqilatani fil mizan. Tapi berat pada timbangan di akhirat nanti. Habibatani ila rahman, yang Allah sangat suka dengan dua kalimah ini. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Ini kita boleh banyakkanlah zikir ni. Kemudian seterusnya memperbanyakkan selawat. Ya. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling asas yang Nabi SAW ajarkan. Tapi ada sebahagian orang tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada masalah juga. Ya. Paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Ya. Baik, kemudian seterusnya menghadiri majlis ilmu dan majlis berbentuk kebajikan. Maknanya ibu-ibu mengandung bukan maknanya dah mengandung duduk rumah je. Tak kan, kena memperbanyakkan ilmu. Dan sebenarnya apa yang ibu-ibu mengandung lakukan dalam tempoh hamilnya, itu mempengaruhi anak yang ada dalam kandungan. Dan apa yang didengar oleh anak-anak tu, kita tahu kan dalam ilmu psikologi, anak dalam kandungan tu dah mula mendengar kan. Tu yang kalau orang putih dia pasang earphone dekat perut mak. Sebab itulah dia ajarkan dalam Islam, ibu-ibu kena banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak dengar majlis ilmu. Itu semua anak-anak tu dengar. Anak dalam kandungan tu dengar. Dan melekat dalam fikiran dia. Yang akan kata anak, kucing pun dengar tau. Cuba tengok, kucing kalau biasa datang kuliah. Dia lain dia lain.
Kucing masjid lah istilahnya kan. Bukan kita bawa dia pergi kuliah lah. Kucing masjid. Dia punya perangai tak sama dengan kucing pasar. Kan? Walaupun dia tak faham, tapi dia ada aura daripada ilmu-ilmu yang kita dengar tu akan sampai pada kita. Macam kita ni, orang yang selalu datang majlis ilmu, dia kok mana pun perangai dia takkan sama daripada orang yang jauh pada majlis ilmu. Walaupun datang kelas tidur. Tidur dari awal sampai ke sudah, dia tetap akan beza. Sebab dia ada aura dia. Paling kurang kita ada doa malaikat. Malaikat mendoakan kita. Setiap orang yang datang duduk dalam majlis ilmu, walaupun tidur, malaikat mendoakan. Tapi ini bukan hujah untuk tidur semua. Kita kata, doa. Malaikat mendoakan, tidur pun tak apalah. Yang tidur tak sama dengan yang tak tidur. Ilmu dia beza. Dan dia tetap akan beza. Tapi yang tidur tadi dalam majlis ilmu tetap akan beza dengan orang yang tak pernah masuk majlis ilmu. Tak sama. Kan? Dia orang dia beza. Dia kok mana pun malaikat pernah doakan. Kemudian kita pernah duduk dalam situasi suasana yang orang dia positif. Kan? Orang nak ilmu ni maknanya dia ada satu, paling kurang dalam hati kita tu ada tawaduk. Ada kerendahan hati kita sehingga kita nak kepada ilmu. Dan kalau kita sampai tak mau ilmu langsung, tak minat pun nak datang kelas-kelas kuliah, tak mau dengar langsung majlis ilmu, maknanya kita tu dah merasa kita dah cukup ilmu. Ada kesombongan dalam hati kita. Kita rasa kita tak perlukan semua tu, kita boleh hidup okey je. Tak payah nak belajar-belajar, datang-datang kuliah nak lenguh-lenguh lutut duduk sampai sejam, kan? Lutut berlipat, kan? Letih-letih, tak payah. Kita okey je hidup. Maknanya ada kesombongan dalam hati. Jadi paling kurang kita duduk dalam suasana orang yang ada kerendahan hati ni, dia akan bawa positif, aura positif pada kita. Dia akan mengubah juga diri kita. Lepas ni boleh cuba perhati kucing. Kucing-kucing yang kat masjid tu dengan kucing-kucing yang dekat pasar, beza perangai dia. Dia kucing masjid ni adalah dengar kata dia sikit. Kan? Ada dengar kata. Saya duduk perhati. Dah lama dah perhati. Bersekian puluh tahun dah. Memang kucing kat masjid lain. Kan? Baru ni saya buat kuliah. Saya ada kuliah live dekat YouTube. Kalau nak follow, nak subscribe boleh. Boleh tengok kat YouTube. Saya kuliah live minimum 4 kali seminggu. Ada kebanyakannya tafsir lah. Ada kuliah kitab. Buku ni pun ada juga. Kuliah dekat YouTube. Channel YouTube dia Quratul Ain Fathah Yasin. Kalau nak search yang senang, Uqafy, UQAFY. Sebab nak cari nama saya, ejaan dia susah. Kecuali nak tengok ejaan kat buku ni. Tengok ejaan dia. Ejaan nama saya ni, setakat ni orang Malaysia tak pernah lagi ada yang first time eja betul. UQAFY. Tak ada NO. UQAFY. QA tu Quratul Ain lah. Quratul Ain Fathah Yasin. QAFY. Tu search dalam YouTube. Baru ni kadang-kadang bila duduk kat outdoor, kat tempat luar, live tu bukan mesti duduk kat KL, kat studio tak. Kadang-kadang kat luar. Kadang pakai view lah kan. View yang semula jadi. Dulu saya pakai green screen kalau kat luar. Saya fikir sampai pernah saya live dekat satu puncak bukit tu. Memang pergi puncak bukit tu pun dengan kawan-kawan, dengan adik, saudara-saudara semua. Adik-beradik. Tapi pakai green screen juga. Lepas tu fikir, baik kita bagi view ni kat orang kan. Cantik atas gunung kan. Jadi baru ni dekat Cameron Highland, yang kuliah yang latest tu, duduk kat situ ada seekor kucing datang. Memang duduk kat kawasan masjid lah tu. Memang masjid dia ada, orang panggil wakaf. Orang Kelantan panggil wakaf. Pondok-pondok tu lah kan. Pondok-pondok rehat. Ada seekor kucing datang. Mula-mula duduk ngiau-ngiau, lapar. Kita bagilah roti. Dia makan roti rupanya kan. Ingat kucing tak makan roti. Dia lapar sangat tu. Dia makan roti. Bila dia dah kenyang sikit, dia tak makan dah roti tu. Kemudian dia duduk. Masa kuliah tu dia duduk depan. Duduk je macam orang duduk dengar kuliah. Dia duduk. Tak kacau langsung. Diam je. Lepas tu dia naik atas saya punya, kain tu lah. Saya duduk fikir, ni dia nak koyak-koyak. Dia nak robek-robek. Dan ni dia mula kacaukan sikit-sikit. Lepas tu tak lama dia duduk. Dia duduk atas tu. Sejuk kan. Sejuk dia duduk depan tu kat ada tabir kan. Lepas tu, dia duduk je lah. Sejam kuliah tu. Nak dekat sejam. Tak sampai sejam. Nak dekat sejam. Lepas habis je kuliah, dia main kat sebelah. Duduk sebelah. Saya kata, kenapa tak duduk dari tadi? Maknanya dia pandai lah. Orang ni duduk kat masjid kot, rajin dengar kuliah. Jadi dia tahu adab kan. Jangan kacau orang tengah kuliah kan. Itu antaranya lah. Sebenarnya sebelum tu memang saya selalu observe. Saya selalu perhatikan. Memang kucing masjid dia tak sama. Dia memang mungkin duduk dengar
Kalau ikutkan masjid kat situ mungkin jarang ada orang sebab dia jauh daripada orang. Tapi mungkin at least khutbah Jumaat kan. Paling kurang adalah dia dengar. Jadi kalau haiwan pun boleh berubah. Haiwan ni kucing biasa tengok kan orang beletih kat kucing kan. Dia boleh faham kan. Dia faham. Jadi maknanya ada input-input bahasa. Mungkin bahasa perkataan tu dia tak faham. Tapi dia faham intonasi. Memang haiwan dia faham intonasi. Lepas tu kalau kita cakap benda baik tapi intonasi tak betul, kucing faham lain. Yang dia faham bukan perkataan kita, dia faham intonasi kita. Semua binatang macam tu. Kan? Saya belajar ni dengan kuda. Sebab kuda pun sama juga. Dan saya pernah tanya cikgu kuda saya lah. Saya kata, kadang cikgu tu cakap gini, pergilah mandikan kuda tu, saya sembang dengan dia. Saya tanya cikgu, dia faham ke saya cakap apa? Dia kata, dia tak faham. Habis tu kenapa kita sembang dengan dia? Tapi dia faham intonasi dia. Jadi bila kita sembang dengan dia faham kita bercerita dengan dia, dia faham kita ni. Dia merasa rapat dengan kita. Dia ada rasa hubungan hangat dengan kita. Sebab kita bersembang dengan dia. Kan? Tapi dia tak faham lah isi dia tu. Jadi kalau nak ngumpat, pergi ngumpat kat binatang. Ngumpat depan binatang. Tak berdosa. Dan binatang tu tak faham apa sebab tu tak berdosa. Tapi kita dah belajar bab ngumpat itu kan. Ngumpat ni kalau boleh kita elakkan daripada berfikir untuk ngumpat. Fikir tu sendiri dah kena elak. Cuma ni nak cerita kalau tak boleh tahan sangat, jangan cari orang. Kalau kita cari orang, lepas tu kita ngumpat orang lain, dosa. Orang tu pun berdosa. Paling kurang pergi cari binatang. Tapi nanti kesan dia kita dapat lah. Binatang yang selalu dengar kita ngumpat, aura dia negatif. Kita lah nanti kena. Sebab kita bawa cas-cas positif, cas-cas negatif kat dia. Akhirnya dia jadi negatif. Kan? Binatang dia tak pandai nak, istilahnya macam kita boleh nak pilih mana baik, mana buruk. Boleh, bahkan manusia setengahnya boleh berpura-pura. Binatang tak pandai. Apa dia dapat, itulah yang dia keluarkan. Dia jujur. Baik. Kemudian seterusnya, muka surat 23, menjauhkan diri daripada majlis-majlis yang berunsur maksiat dan mungkar. Jadi, ibu mengandung tak boleh buat benda ni, yang tak mengandung pun tak boleh juga. Kan? Sebab majlis-majlis macam ni, itulah dia membentuk aura dalam diri kita. Akhirnya kita ni jadi negatif. Kan? Maksiat, dosa ni buat hati kita jadi gelap, hitam. Dan kemudian kita ni jadi, kita kata hati yang gelap itu bawa kepada kekerasan hati. Dan hati yang keras itu tempatnya dalam neraka. Ahli syurga hati dia lembut. Kan? Dia nak tahu hati lembut tak lembut ni bukan kira mudah menangis tak mudah menangis. Tapi itu salah satu juga. Kan? Orang yang susah menangis, cuba ingat balik. Kadang-kadang ni untuk orang yang terlalu bahagia hidupnya. Kan? Dapat suami baik, anak-anak tak ada masalah. Tu kadang-kadang kita dah lupa cara nak menangis. Kan? Kalau sampai, misal dah sampai 10 tahun dah tak ingat nak nangis macam mana. Sebab bahagia sangat. Kan? Kita bimbang sampai hati kita keras masa tu. Jadi menangis ni bukan menangis sebab hilang barang, menangis sebab kena buat orang, tak, bukan yang tu. Kita nak menangis sebab takutkan dosa. Bila last kita menangis takut dosa? Ke tak pernah? Orang yang tak pernah menangis sebab takutkan dosa itu hatinya keras. Dan hati yang keras ni Allah sebut tempatnya dalam neraka. Dia dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi ahli syurga tu hatinya lembut yang bila disebutkan mengenai dengan dosa kita takut, bila disebutkan syurga kita sangat mengharap, bila disebutkan neraka kita mohon pada Allah supaya kita jauh daripadanya. Kita ada perasaan dengan semua tu. Itu hati yang lembut. Okay. Baik, seterusnya menjauhi diri daripada membaca bahan-bahan bacaan yang tidak berfaedah. Sama juga sekarang dia bahan bacaan. Sekarang ni bagus ya, orang semua rajin baca WhatsApp. Baca status Facebook kan, rajin baca. Sekarang kita nak pilih-pilih. Benda yang kita baca tu jangan pilih yang best je. Tapi pilih mana yang bermanfaat. Daripada kita baca, cuba kumpul tengok. Yang kita duk baca WhatsApp sehari tu, kalau lah itu kitab, berapa muka surat? Alim dah kita. Sebulan tu habis khatam satu kitab tu. Tapi sayangnya yang kita baca WhatsApp yang entah betul ke tidak gitu kan. Mungkin ceritanya bagus tapi tak betul. Dan sebab dia kan kita tak jelas dari siapa. Ingat dalam urusan agama, itu kita dipesan supaya disebut al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu tu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Maksudnya kalau bab ilmu-ilmu ni jangan baca kat WhatsApp. Memang bagus juga WhatsApp ni, ada juga yang betul, ada yang baik. Tapi sebab kita
dalam bab ilmu kena tengok siapa yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau WhatsApp paling kurang siapa yang buat WhatsApp. Yang pertama buat ni. Kalau dia teks misalkan ada orang buat sehari satu hadis. Siapa yang share benda? Siapa yang mula-mula buat sehari satu hadis tu siapa? Kan? Atau banyak sekarang ni kan tazkirah memang banyak jugalah orang-orang golongan agamawan yang rajin buat ni. Teks-teks macam ni bagus lah untuk sebaran sebab memang orang zaman sekarang rajin baca WhatsApp. Buku tak mau baca. Jadi kita meraihkan keperluan masyarakat semasa. Tapi bagi yang hadir kuliah ni kita bagi tahu kaedah dia. Kaedah dia bukan baca yang dalam WhatsApp. Lebih baik baca yang dalam kitab. Jadi kalau nak baca dalam WhatsApp, pastikan kita tahu siapa yang pertama buat. Jadi biasanya adalah kat bawah tu. Dia kena adalah kat bawah tu siapa. Kan? Sebab tu kalau kita buat, baik kita tulis kat bawah tu siapa. Ataupun bagi link kita punya channel ke apa, orang tahu siapa kita. Ini bukan kita cari glamour dah. Ada setengah orang ada suuzon kan. Oh ni nak glamour ni tulis nama dah. Sebab sumber ilmu kita kena tahu dari siapa. Kan? Macam buku contohnya. Buku, mana boleh buku tiba-tiba ada tajuk tak ada penulis. Kan? Lepas tu ada pula orang kata ni nak tulis-tulis nama kat sini, nak bagi biodata ni, nak glamour ke apa. Dah. Orang kena tahu dari siapa dan orang tu siapa. Yang menulis tu siapa. Itu kaedah ilmu. Jadi kita kena tahu dari siapa ilmu tu ada datang. Maknanya sekarang ni kalau membaca maka kita kena tahu dari siapa bacaan tu sampai kepada kita. Siapa penulis asal dia. Ayat Quran je. Lepas tu kita baca. Kalau grup kita, lepas tu kita memang tahu, memang misalnya ada person in charge, memang in charge bahagian tu, dan kita tahu dia memang ambil ayat tu daripada sumber yang sahih, tak ada masalah. Dan kita baca ke dah, itu kan dia maksud dia nak suruh kita baca kan. Itu sebenarnya kaedah dakwah yang meraihkan suasana semasa. Walau macam mana pun tetap yang terbaik kita buka Quran mushaf tu. Bukan gadget juga. Dalam gadget pun ada Quran kan. App kan. App Quran. Dalam gadget saya banyak app Quran. Bukan satu kan. Tapi kalau nak baca ambil Quran juga. Itu lebih baik. Dan berwuduk menghadap kiblat tu tetap lebih baik. Cuma yang kita kata yang dibuat pakai aplikasi hantar WhatsApp kita. Itu untuk orang awam. Yang kalau tak dibuat macam tu memang dia tak buka Quran. Jadi kita tetap mengatakan itu baik. Tapi untuk yang lebih baik kita tetap buka Quran. Kaedah. Tapi kalau kita ni memang tahap, kalau tak dibuat macam tu tak buka Quran, tak apalah. Terimalah yang tu je. Kan? Bacalah yang tu. Cuma maknanya kalau kita dah kenal pasti memang dia ambil daripada mushaf yang betul, okey. Sebab Quran pun sekarang dah macam-macam juga. Kan? Aplikasi-aplikasi website ada juga yang tak betul. Kan? Yang maksudnya dia ada kadang-kadang kesilapan baris, silap-silap baris. Jadi kita kena pastikan dia ambil daripada sumber yang betul. Maknanya kalau kita nak baca, lebih baik kalau dah dia post macam tu, kita tengok dia kan bagi tahu surah berapa, ayat berapa, kita ambil lah Quran. Kalau memang kita tengah duduk kat rumah kan, senang kan kita nak ambil Quran. Ambil Quran kita buka baca yang di Quran, bukan yang dalam WhatsApp. Tapi kita ambil yang WhatsApp tu sebagai peringatan pada kita. Baca hari ni, baca ayat ni. Itu lebih baik. Sebab sebenarnya baca Quran dalam gadget dengan baca Quran dekat mushaf beza pahala. Baca kat WhatsApp lagi beza pula dengan app. Kan? Jadi kalau nak dapat yang lebih baik, yang terbaik ni baca dekat mushaf. Kan beza juga pahala kita ada wuduk dengan tak ada wuduk. Sentuh mushaf Quran tu saja dah pahala. Sentuh gadget tak ada pahala. Kan? Baca dia baru ada pahala. Jadi dia beza pahala. Tapi bila kita sebut yang lebih baik, maknanya tak jadi kesalahan juga. Kalau nak buat yang maknanya yang umum lah, yang apa yang sampai kat kita tu kita baca, tak ada masalah. Baik, kemudian yang terakhir, muka surat 24, bagi wanita yang bakal bergelar ibu, mereka haruslah mengeluarkan kata-kata yang baik dan positif. Ini mengenai perkataan pula. Jadi jaga perkataan, dan
Itu sekali lagi kita kata bukan ibu mengandung. Dia lah jaga perkataan. Ibu yang mengandungi pun baca perkataan juga. Apa sebut perkataan yang baik juga. Mengandungi tau, mengandungi apa. Mengandung tu ada baby dalam perut. Mengandungi ni lemak lah dalam perut. Dan kadang-kadang ada orang kata bapak-bapak mengandung juga. Bapak-bapak dia mengandungi, dia tak mengandung. Mengandungi lemak. Baik. Maknanya kita kata dalam bab perkataan ni terutama kalau ibu-ibu mengandung paling kurang lah. Kalau keadaan biasa-biasa tetap kita kena jaga perkataan, tapi ketika hamil maka perkataan-perkataan tu kena lebih jauh dijaga lagi pada biasa, sebab kalau dalam keadaan biasa dia mempengaruhi diri kita saja, tapi kalau hamil dia akan mempengaruhi anak yang ada dalam tu. Dan nanti yang terbentuk, anak yang terbentuk tu, apa pun yang terjadi pada anak ni, kalau baik maka kita dapat saham kebaikan, kalau tak baik kita juga dapat saham yang tak baik. Jadi apa yang menurun pada sifat anak tu, kok mana pun mak bapak akan dapat saham. Itu yang akhirnya kesudahannya apa yang Nabi SAW sebutkan sebagai salah satu daripada doa kan, doa ataupun kita kata satu amal yang akan berterusan pahalanya sampai kita mati adalah anak yang soleh. Kenapa jadi anak yang soleh tu? Sebab itulah saham kita tu daripada sejak sebelum mengandung lagi. Sejak sebelum kita janin tu melekat pada kita lagi. Kita dah struggle membina kepribadian kita menjadi wanita yang baik. Kemudian di dalam kandungan, kita jaga perkataan kita. Susah payah tu semua, itu hasilnya sampai kita lepas mati. Ya? Imam Badi'uz Zaman, Said Nursi pernah mengatakan bahawa ibunya adalah orang yang pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk pemikiran dan keilmuannya. Padahal, dia dihantar belajar ke tempat lain tu sejak dia zaman kanak-kanak. Maknanya mak dia bukan cikgu pun, mak dia tak pernah ajar apa pun kat dia. Tapi di sini ulama' membahaskan apa sebenarnya yang ada di sebalik kata-kata beliau. Ialah bukan sekadar apa yang kita tahu secara umum, ya, memang mak ni adalah ibu pertama kepada anaknya. Tapi sebenarnya itu membuktikan Imam Badi'uz Zaman ada satu ilmu sains yang memberitahu bahawa uh, ibu ataupun apa yang berlaku ketika ibu menyusukan anak lagi, itulah yang paling membentuk pola fikir anak. Jadi ibu kepada Imam Said Nursi ni ketika menyusukan anaknya, dia tidak pernah menyusukan Imam Said Nursi dalam keadaan tidak berwuduk. Jadi maknanya sentiasa berwuduk setiap kali nak susukan anak. Susah kan? Ibu-ibu biasa nyusukan tahulah kan? Bangun pukul 2 pagi, tengah-tengah malam, kena pergi ambil wuduk dulu. Confirm lah kena ambil wuduk pasal tadi tidur kan? Kena ambil wuduk dulu, susukan anak. Tapi ni ayah-ayah kena tahu juga. Bukan kata, oh mak kena macam ni dah. Ayahnya bangun. Kan? Tolong jadi tempat bersandar ibunya ketika ibu menyusukan anak. Kan? Jadi memang ayahnya tak menyusukan, tapi ayahnya juga adalah, kita kata, jadi penolong gitu kan. Jadi taklah ibu tu terlalu struggle teruk sangat. Tapi kok mana pun tetap kena struggle lah. Bukan semua ibu nak bangun ambil wuduk ketika menyusukan anak. Dan itu rupanya yang membentuk betul-betul pemikiran anak. Secara saintifiknya, itulah tempohnya. Yang akhirnya akan membentuk anak tu nanti macam mana. Masa-masa ke depannya dan membentuk diri anak, kepribadian anak tu sendiri. Jadi, itu maknanya, kita kata macam mana pengaruh ibu tu. Kan? Kenapa ibu tu mendapatkan doa daripada anak tu walaupun sampai kita selepas daripada mati. Jadi sebenarnya konsep ni kalau pun tak ada anak kandung, maka anak yang tak kandung tu pun sejauh mana kita berjasa dan berbakti dalam hidup dia, maka sebesar itu jugalah manfaat yang kita dapatkan selepas daripada kita mati. Dia sama konsep. Salah satunya selain pada anak yang soleh kan, ada ilmu yang manfaat. Kenapa ilmu yang manfaat juga bermanfaat selepas mati? Sebab ilmu yang manfaat itulah yang membentuk generasi manusia. Sama dengan ibu yang membentuk generasi manusia masa depan dengan kaedah dia membentuk anak dia menjadi anak yang soleh. Jadi itu saham kita sampai kita mati, sampai kita ke akhirat sana. Okay. InsyaAllah sampai situ bahasan kita. Sampai kepada masih lagi dalam konteks tanggungjawab wanita sebagai ibu. Okay. Baik, wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah. Astagfirullah.